Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah, mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan istinja. Jadi minggu lepas kita sudah masuk kepada tajuk istinja. Jadi minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan istinja. Kitab Safinatun Najah edisi Jawinya, muka surat 3 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurutul istinja'i bil hajari thamaniyah. Terjemahan di bawahnya, bermula segala syarat istinja dengan batu itu 8. Istinja dengan batu ada 8 syarat. Jikalau salah satu daripada 8 syarat ini tidak ada, maka wajib istinja dengan air. Yang mana minggu lepas saya pergi kepada pembicaraan istinja dahulu. Belum masuk lagi berkaitan dengan istinja dengan batu. Istinja dengan batu dan juga yang dihukumkan seperti batu, iaitu tiap-tiap benda yang kasar, benda yang keras, yang suci, yang kolek, yang boleh menghilangkan air najis. Kalau sekarang tisu. Di tisu ke, kertas ke, kain ke, daun kayu ke, tiap-tiap benda yang kasar dihukumkan seperti batu. Kalau kata kain pula, bukan kain yang licin. Sebab kain ni ada kain yang licin, kain yang kasar lah. Kalau kata kertas, kertas yang kasar lah. Ada kertas yang licin. Umpama kertas pembalut buku tu lah. Dia ada sebelahnya kasar, sebelahnya licin. Syaratnya dengan menggunakan hak kasar, kertas yang kasar. Daun kayu pun boleh. Cuma kita mudah cerita gak sekarang ni tisu. Mudah cerita sebut tisu. Bukan hanya semata-mata tisu. Kertas, kain, daun kayu ke apa ke, yang keras, yang suci, yang boleh menghilangkan air najis, boleh digunakan untuk istinja. Kemudian istinja ni, sebagaimana saya sebut minggu lepas lah, kitab idaman penuntut ni sedang pelengah maklumilah. Kitab yang kecil sahaja. Jadi pembicaraan pun ringkas. Jadi saya ambil kitab Safinatun Najah ini untuk ambil sebagai tapak. Ambil tajuk-tajuk, kemudian
perlu kepada huraian yang lebih panjang. Jadi nak masuk pada tajuk istinja dengan batu ni, bicara istinja terlebih dahulu. Minggu lepas saya sudah pergi kepada istinja. Istinja ni biasa kita orang kampung ni sebut istinja ni basuh berak, basuh kencing. Sebut basuh berak, basuh kencing itu tak tepat sebut istinja dengan makna basuh berak, basuh kencing. Sebab apabila disebut kata basuh, hanya boleh menggunakan air sahaja. Sebagaimana contohnya basuh najis. Bila sebut kata basuh najis, syaratnya menggunakan air. Itu basuh najis, menggunakan air. Adapun istinja ini bukan basuh berak, basuh kencing. Sebab istinja ni diharuskan menggunakan batu. Jadi kalau sebut kata basuh berak, basuh kencing, jadi tak masuklah batunya, istinja dengan batu. Kemudian minggu lepas saya sudah tekan hak berkaitan dengan istinja dengan batu. Ini ada syariat khususiyah yang hanya tertentu kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istinja dengan air, ummah-ummah terdahulu pun sudah ada hukum ni. Istinja dengan air, ummah terdahulu pun dah ada hukum dia. Tapi ummah-ummah terdahulu tidak ada istinja dengan batu. Jadi istinja batu ni syariat yang khususiyah, yang tertentu hanya disyariatkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana istinja dengan batu ni, Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada hadis Nabi memerintahkan sahabat istinja dengan batu. Ada hadis Nabi memerintahkan sahabat istinja dengan 3 batu. Wal yastanji bisalasati ahjar, itu perintah Nabi. Dan hendaklah istinja oleh kamu dengan 3 batu. Nabi pernah istinja dengan batu. Nabi pernah menyuruh sahabat istinja dengan batu. Jadi syariat Nabi SAW istinja dengan batu. Jadi kalau sebut kata istinja ni basuh berak, basuh kencing, tak betul lah. Istinja ni membersihkan, menghilangkan najis yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan. Kubul ke malam hadapan, dubur ke malam belakang. Dengan air ataupun dengan batu. Itu mana istinja. Menyucikan, menghilangkan najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur dengan air ataupun dengan batu. Itu makna dia istinja. Bukan istinja dengan makna basuh berak ataupun basuh kencing. Kemudian istinja dengan batu ni bukan ketika ketiadaan air. Walaupun tepi laut sekalipun. Kalau kita sekarang, walaupun tepi air pahit sekalipun, diharuskan istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Ketiadaan air itu persoalan tayamum. Ketiadaan air untuk berwuduk dan mandi wajib. Di antara syarat tayamumnya ketiadaan air untuk berwuduk mandi wajib, maka diganti dengan tayamum. Itu di antara syarat untuk bertayamum. Adapun untuk istinja dengan batu, bukan syaratnya ketiadaan air. Air banyak sekalipun, boleh kena air sekalipun, diharuskan istinja dengan batu. Ini syariah Nabi SAW. Ni kalau tak tahu hukum ni kok, orang panggil apa ni? Kalau kita cakap
Cakap kapung lah. Allah, bak basuh berok pun tak lepas. Gitu. Cakap sedap sangat. Cakap tinggi sangat. Hebat sangat. Bak basuh berok pun tak lepas. Kemudian, yang afdal istinja adalah menggunakan batu ataupun tisu, kemudian barulah mengiringi air. Itu yang paling afdal. Maknanya kalaulah dalam mana-mana tandas ada kertas tisu, gunakanlah kertas tisu itu untuk lap najis yang keluar lebih dahulu, kemudian barulah buka air pahit. Hak tu istinja nombor 1. Sebab terkadang di tandas-tandas awam, selain daripada ada air lah di tempat kita, di negara kita ni, terkadang ada disediakan tisu. Jadi kita ambil tisu untuk sapu najis yang keluar daripada 2 jalan, kemudian barulah kita buka air pahit. Itulah cara istinja yang paling afdal. Barulah hak nombor 2-nya menggunakan air sahaja. Barulah nombor 3-nya menggunakan batu sahaja. Sebab menggunakan air ini dia asal. Air ni asal, batu ni hak kemudian. Jadi menggunakan air ni dia boleh menghilangkan air najis serta kesan-kesan ataupun sifat-sifat najis. Kalau menggunakan batu ataupun tisu, dia hanya boleh menghilangkan air najis. Kesan, sifat-sifat ni tak hilang. Maka afdal menggunakan air daripada menggunakan batu ataupun tisu. Tetapi ada situasi keadaan afdal kita menggunakan batu ataupun tisu daripada air jikalau kita merasakan di hati kita seperti tak selesa. Nak semayang macam mana ni? Contohlah, kalau tak buang besar pun buang air kecil. Buang air kecil, kita air banyak ni. Kita pun ambil tisu, kita lap. Nanti akan bicaralah syarat untuk istinja dengan batu ataupun tisu ni. Dia ada syarat-syarat dia lah. Lepas istinja dengan batu ataupun tisu, selepas daripada buang air kecil contohnya, kita rasa macam tak selesa nak pakai seluar, tak selesa nak pakai kain untuk sembahyang. Kalau hati kita seumpama tu, maka ketika itu afdal, aula, utama kita menggunakan batu ataupun tisu daripada menggunakan air, kerana untuk mengajar nafsu kita. Syarak kata okeylah kitanya. Kenapa kita rasa macam tidak selesa dengan hukum syarak? Bahkan Nabi pernah istinja dengan batu. Nabi pernah istinja dengan batu. Hati ingat baik. Ada ni. Kalau kita rasa seperti tidak selesa, istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Bahkan terkadang apabila ketiadaan air, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Bukan kata tak ada air baru boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Tak ada air, wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Sekarang kita bicara air banyak, maka dia haruskan, dibenarkan pada syarak istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Boleh berlaku ketiadaan air. Boleh berlaku ketiadaan air. Ada tempat-tempat, walaupun bukan di negara kita lah, ada tempat-tempat contohnya airport ke, di negara yang lain, di dalam tandas mereka langsung tidak ada air pahit. Langsung tidak ada air pahit dan tidak dibenarkan bawa air ke dalam tandas. Contohnya air mineral, tidak dibenarkan. Dalam tandas mereka memang tidak ada air. Pahit air hanya ada atas sinki sahaja. Bukan kata tidak ada air, bahkan memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bawa air ke dalam tandas. Tidak dibenarkan. Maka ketika itu wajib istinja dengan tisu. Wajib di situ
istinja dengan tisu. Ni ada pertanyaan Zainab binti Husin, boleh tak istinja dengan sabuk? Dia beginilah. Dia nak ni benda yang keras. Benda yang tidak akan kalau kita istinja gak lekat pula benda tu di tempat najis. Kalau sabuk tu sabuk yang tidak hancur, boleh je. Kalau sabuk tidak hancur, boleh je. Bukan dalam kitab, bukan sabuk. Buluh pun boleh. Tapi ni cerita kitab ni. Cuma buluh ni, sebelah luar tak boleh. Sebab dia licin. Sebelah dalam boleh. Belah buluh, istinja menggunakan sebelah dalam buluh. Tak kena gaya, luka lah. Sabuk ke apa ke, nak benda yang keras, benda yang boleh menghilangkan air najis. Kalau benda tu panggil apa? Pahu. Pahu panggil apa? Pahu ataupun dia jadi dia boleh tinggal sekali dengan najis pula lekat situ. Tidak memada. Nak benda yang keras. Bukan benda yang pahu. Kalau sabuk tu sabuk yang keras, maka boleh je lah. Tapi kalau bukan sabuk, di sebelah luar tu, dia sabuk sebelah dalam. Sebelah luar tu kulit buah kelapa sebelah luar tu. Kulit buah kelapa tu licin ke kasar? Kalau licin tidak memada, kalau kasar memada. Gitu ya. Jadi kalaulah ni balik, saya sambung balik cerita ni. Dia ni cerita ni di airport. Memang tidak ada air. Sebab pernah berlaku seseorang ni nak mengerjakan haji ke umrah. Saya pun lupalah cerita dianya. Tapi dia transit, dia berhenti di mana lapangan terbang pun tak tahulah. Mungkin bukan di Malaysia lah. Mungkin dia transit, dia berhenti di mana-mana lapangan terbang. Tak tahulah macam mana. Jadi dia kata masuk dalam tandas, tidak ada air, dia kata. Dah tidak ada air, tisu sahaja. Lepas tu, wajib istinja dengan tisu. Dia tak tahu hukum. Dia ambil tisu, dia lap jugalah. Dah tak ada arah lah ni sebab tak ada air. Lepas dia lap dengan tisu, dia tak semayang. Ini saya dapat dengar ambil maklum molek ni. Dia tak semayang. Alasannya apa? Alasannya dia belum lagi basuh berok. Nak semayang macam mana? Sebab dia fahamnya istinja ni basuh berok, basuh kencing. Jadi dia belum basuh berok, belum basuh kencing. Nak semayang macam mana? Walhal istinja dengan tisu tu sudah memada untuk sah semayang. Istinja dengan tisu tu sudah memada untuk sah semayang. Dia sapu juga dengan tisu tu. Sebab air tak ada. Nasib baik juga tidak pergi naik atas singki tu. Tungging punggung atas singki. Buka air pahit singki. Basuh berok situ. Warna gamuk. Maknanya dia menggunakan tisu juga. Tapi dia tak semayang dengan alasan belum basuh berok, dia kata. Ni. Airport mana? Wallahu'alam lah. Dia nak pergi Mekah ni. Haji ke, umrah ke, wallahu'alam. Saya lupa cerita dia tu. Mana apa ni? Tak tahu hukum. Ketika tu, wajib menggunakan tisu. Istinja dengan tisu tu sudah memada. Air tak ada ni, wajib istinja dengan tisu. Air banyak, harus istinja dengan tisu. Tiba-tiba, guna tisu juga. Tapi tak semayang. Nak pergi Mekah, tapi tak semayang. Nak pergi macam mana tu? Fardu takdir. Ini bicara bab semayang. Bicara bab semayang. Kita boleh rejak. Fardu takdir. Air tidak ada. Batu ataupun tisu tidak ada. Tidak ada. Air tidak ada. Batu ataupun tisu tidak ada. Ni ada komen ni. Hamidah Abu Cik komen.
Ya Ustaz, jelas berlaku semasa di luar negeri. Kabodoh suruh istinja, tapi tak ramah tak embuh. Cari botol masing-masing nak basuh. Dia tak embuh juga. Istinja dengan tisu tak embuh. Dia cari botol juga. Hak ni saya dengar ceritanya, memang tidak dibenarkan bawa air ke dalam tandas. Kalau boleh bawa air, mungkin bawa air mineral tu mungkin. Tapi tidak dibenarkan. Sidang pendengar maklumilah. Saya dalam konti Money FM ni, hak ada dalam komen FB ni memang saya depan saya ni. Yang saya mengajar di Masjid Surau, hak tu saya tak tengok FB. Lepas tu kadang-kadang yang mengikuti live FB Masjid Surau, dia buat pertanyaan, kenapa Ustaz tak jawab? Saya tak tengok FB. Hak di Masjid Surau kuliah saya tu. Adapun di konti Money FM ni, memanglah hak komen ke ataupun buat ada pertanyaan ke, memang depan mata saya ni. Jadi hak FB Money FM ni depan mata saya. Jadi kalau sidang pendengar ada apa-apa persoalan, bolehlah tulis. Ada apa-apa maklumat tambahan, boleh juga sertakan. Boleh juga sertakan. Ni ada komen orang Rahayu Mak Isuk komen, benda tak biasa buat. Tak ambuh, tambah pula tak ada ilmu. Ia tak yakin istinja selain air. Benda tak biasa buat. Tapi kalau kita ada ilmu, tak biasa istinja dengan tisu. Air ada, afdal menggunakan air. Tapi kalau ada ilmu, air tak ada. Bukan afdal menggunakan tisu. Wajib istinja dengan tisu. Dan sembahyangnya sudah melengkapi syarat untuk sah sembahyang. Taharah tu. Pada ni. Saya balik semula tadi, bab sembahyang. Fardu takdir. Selepas qada hajah. Selepas qada hajah, air tidak ada. Tisu dan seumpamanya pun tidak ada. Macam mana? Buatlah masalah. Kalaulah di dalam hutang, pasti ada daun kayu. Tapi buat masalah jalan ni, saya fikirlah. Air tidak ada. Batu, umpama batu, daun kayu pun tidak ada. Tisu tidak ada. Kertas tidak ada. Fardu takdir seumpama tu. Tetap kekal kewajipan sembahyang. Tak boleh tinggal sembahyang. Ini sudah sapu dengan tisu dah. Perjalanan nak ke Mekah. Tiba-tiba dok sembahyang dengan alasan belum istinja. Ini memang betul-betul tidak istinja. Ini masalah sembahyang. Memang betul-betul tidak istinja. Sebab air tidak ada. Batu dan umpamanya pun tidak ada. Memang betul-betul belum istinja. Kekal kewajipan sembahyang. Bila masuk waktu, cuma sembahyang itu wajib diulangi kembali dalam mazhab Syafi'i kita. Ini betul-betul belum istinja. Kewajipan sembahyang kekal. Tambahan pula, sudah istinja. Sudah istinja dengan tisu. Tiba-tiba dia tidak memada. Tiba-tiba dia tidak sembahyang. Dia tidak sembahyang. Ni. Walau ketika tu wajib istinja dengan tisu dan sudah memada. Dia memang setengah-setengah tempat. Ni saya pernah jumpa ni. Memang tidak ada air dalam tandas. Memang tidak ada air dalam tandas. Sebab apa? Sebab untuk memastikan tandas bersih. Untuk memastikan tandas bersih. Sebab tempat yang saya jumpa tandas yang memang tidak ada air, tandas tu cukup bersih.
tandas tu cukup bersih. Sebab apa? Sebab lantainya kering, maka tidak ada kotoran di lantai tandas, dan di luar tandas tidak ada kotoran. Airlah yang menyebabkan tandas tu jadi kotor. Bila air ni membasahi tempat bubuh kasut kita, bila menggunakan air pada masa istinja, maka air tu akan mengercik ke tempat kasut kita, tempat kasut kita, tempat tapak kasut kita. Bila tempat tu basah, maka kotoran yang ada di bawah kasut kita akan jadi basah, maka kotoran tu akan jadi lembek, dia akan mengotori lantai. Tu jadi kotor tandas-tandas yang ada air tu. Terpaksa kena tandas yang ada air, kena sediakan selipar yang asing. Yang mana pengguna tandas tu kena letak kasut ataupun selipar mereka di luar tandas. Sebab apa? Sebab kalaulah kasut selipar daripada luar, dia banyak kotoran di tapak kasut daripada selipar. Bila masuk dalam tandas yang lantainya basah, maka kotoran yang ada di tapak kasut akan mengotori lantai pada kotoran tu kena air. Sebab itulah terpaksa tandas sediakan selipar, dia panggil selipar tandas yang dikerak tu. Selipar tandas yang dikerak. Kenapa kerak? Dia kata tidak orang bawa alik. Gitu. Dia kerak selipar tu. Itu pun terkadang ni saya cerita di masjid lah. Terkadang ada juga yang menggunakan tandas tu tidak bertanggungjawab. Dia masuk dalam tandas masjid dengan kasut dia yang dipakai daripada luar, yang akhirnya mengotori lantai tandas. Walaupun sudah ditulis di depan tu, tidak boleh, kena buang kasut di luar. Kena buka kasut di luar. Dia masuk dengan kasut-kasut ke dalam tandas masjid. Ada yang pengguna tandas masjid yang tidak bertanggungjawab. Tapi kenapa jadi tidak dibenarkan kasut luar masuk dalam tandas? Sebab tandas tu basah bila istinja menggunakan air. Maka basah tu akan mengotori ni lantai tandas tu sendiri. Adapun kalau tandas yang tidak menggunakan air, hanya menggunakan tisu, tandas tu kering, cukup bersih tandas. Walaupun kita masuk tandas tu, kita pakai kasut yang kita gunakan daripada luar. Walaupun kemungkinan di tapak kasut kita ada kotoran, tapi kotoran di tapak kasut kita tak kena basah, maka dia tidak akan mengotori lantai tandas. Sebab itulah ada tempat memang tidak membenarkan menggunakan air. Hanya disediakan tisu sahaja. Maka wajib istinja dengan tisu kalau berhadapan dengan situasi seumpama tu dalam keadaan ketiadaan air. Kalaulah sidang pendengar menyatakan tadi bahawa kerana tidak biasa, biasakan, ajar diri kita. Kita istinja dengan menggunakan tisu. Ajar diri kita. Sebab syariat membenarkan Nabi pernah istinja dengan batu, jadi kita belajarlah. Cuba istinja menggunakan tisu tanpa menggunakan air. Dia memanglah, pepatah panggil apa? Allah bisa kerana biasa, begitulah. Sebab tak biasa. Tak biasa menggunakan tisu, kita hanya menggunakan air. Ada mereka yang hanya menggunakan tisu tanpa menggunakan air. Kebanyakan orang kitanya menggunakan air, tidak pernah menggunakan tisu. Bahkan ada yang jahil, tidak mengetahui pun istinja dengan tisu sudah memadai pada syarak, dibenarkan pada syarak syariah Nabi SAW. Sepasal itu benar. Jadi ada kita kebanyakannya istinja dengan air, tidak menggunakan tisu. Ada mereka yang memang hanya istinja menggunakan tisu, tidak menggunakan air. Yang saya sebut minggu lepasnya, kalau sebut kata istinja dengan tisu, ini bukan untuk orang Islam. Ini untuk orang bukan Islam. Jauhnya pemahaman kita. Jauh pemahaman. Cakap berdegar-degar, cakap hebat-hebat.
Hukum syariat Nabi pun siapa ke tak tahu. Tak apalah. Kita insaf diri, kita belajar, kita menambahkan ilmu. Ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dunia, kita belajar sungguh-sungguh. Ilmu agama Allah, bak istinjak pun tak luluh. Nak cerita macam mana, nak letak muka mana kita ni. Bukan muda-muda, kadang-kadang tua-tua dah. Ayah haji, mau haji kadang-kadang. Tiba-tiba bak istinjak pun tak lepas. Maka kita insaf diri. Memang kita sama saja. Semuanya mari daripada jahil belaka. Semuanya mari daripada kosong belaka. Sama ada kita nak menambahkan ilmu ataupun kita selesa dengan kejahilan kita. Di situ saja perbezaan. Sama saja kita semua. Daripada jahil, kosong belaka. Cuma yang bezanya, sama ada kita nak menambahkan ilmu ataupun nak mengekali dalam keadaan jahil, yang mana terkadang merasakan sudah pandai, walahal sebenarnya tak pandai, dipanggil jahil murakkab. Soalan Rasulullah Muhammad tu, kalau kencing tu melalih kena punggung, boleh istinjak. Itu nanti kita akan bicara berkaitan dengan syarat untuk boleh istinjak ke tak. Istinjak dengan batu lah ni. Istinjak dengan air boleh je. Siapa ke punggung, siapa ke betih, ke kaki. Kalau istinjak dengan air, okey je. Ini kalau dengan batu, nanti dia akan bicara hak berkaitan istinjak dengan batu. Jadi kita balik semula. Kita memang istinjak dengan air. Tak pernah menggunakan tisu. Kita akan rasa macam tak selesa. Ada mereka yang istinjak dengan tisu, tidak pernah menggunakan air. Kita ni pula kata kepada mereka yang istinjak dengan tisu tanpa menggunakan air, macam manalah mereka pakai seluar di tempat tu tak basuh. Tu kata kita. Apa pula kata mereka yang istinjak dengan tisu yang tidak menggunakan air? Tidak menggunakan air macam mana pula? Ini ni. Kata kita yang kebanyakannya istinjak dengan air. Walaupun istinjak dengan air itu bukan yang paling afdal. Itu nombor 2. Nombor yang paling afdalnya istinjak dengan tisu dahulu baru menggunakan air. Nombor 2 menggunakan air saja. Nombor 3 menggunakan tisu sahaja. Kita menggunakan air sahaja. Nombor 2 bukan nombor 1. Bukan paling afdal. Jadi kita yang menggunakan air ni akan muskil tertanya-tanya. Macam mana orang istinjak dengan tisu, syarat memada ni. Dia pakai seluar, dia rasa macam mana? Tak rasa ke di tempat tu? Ni pertanyaan mereka yang istinjak dengan air. Kita tidak menyadari bahawa mereka yang istinjak dengan tisu yang tidak pernah menggunakan air, mereka pun timbul pertanyaan juga. Sebab mereka ni akan istinjak dengan air apabila lepas istinjak mereka mandi. Kalau mandi, sebelum mandi, qada hajah, mereka akan istinjak dengan air. Kalau mereka qada hajah, kemudian lepas daripada itu tidak mandi, mereka akan istinjak dengan tisu. Mereka pun ada muskil juga. Ada pertanyaan juga kepada kita ni umpamanya yang istinjak dengan air. Apa pertanyaan mereka? Kita yang menggunakan air ni, macam mana orang yang menggunakan tisu pakai seluar? Tak rasa melekit ke? Contoh. Mereka yang menggunakan tisu ada pertanyaan juga. Macam mana kamu menggunakan air? Menggunakan air. Dalam keadaan tempat tu basah-basah, kamu pakai seluar dengan basah-basah tempat tu. Macam mana kamu pakai seluar? Melekit air basah di tempat kamu basuh dengan air. Mereka tanya seumpama tu. Pandai ni? Sebab selepas istinjak dengan air, ni dalam perjalanan, contoh bukan di rumah, ni dalam perjalanan nak ke mana-mana. Dalam keadaan tempat istinjak dengan air tu basah lagi, kita pun terus pakai seluar. Dengan basah-basah di tempat istinjak. Lepas tu, tak rasa melekit. Ni pertanyaan orang yang tidak istinjak dengan menggunakan air. Sebab dia tu basah.
Pun dah pakai seluar pula. Dah kena basah-basah di tempat tu. Boleh ke? Tak geli ke? Tu pertanyaan mereka. Ke ada di kalangan kita ni, lepas istinja dengan air, kita ambil sapu tangan, kita lap ke air di tempat kita istinja tu. Tu pelik tu. Sapu tangan untuk lap muka, lap mulut. Tiba-tiba lepas istinja dengan air, ambil sapu tangan yang sama, lap di tempat basah, kemudian berpakai seluar. Tak, kita tak akan buat seumpama tu. Berarti kita pakai seluar dalam keadaan basah-basah. Tapi dah kita biasa. Kita biasa dah gitu. Tak rasa apalah. Sama dengan mereka yang istinja dengan tisu. Mereka tak rasa apa. Jadi kita ni pun belajarlah istinja dengan tisu. Tak buang air besar pun tak apalah. Buang air kecil. Belajar istinja dengan tisu. Ini syariah Nabi SAW. Tapi yang terbaiknya, sidang pendengar, istinja dengan tisu terlebih dahulu, barulah menggunakan air pahit. Itu hak paling afdal. Itu hak nombor 1. Jadi panjang kita bicara ni. Jadi panjang. Hak bab istinja dengan batu, syarat dia mungkin minggu ini pun belum sempat bicara. Jadi saya nak mulakan hak bicara istinja dengan air. Istinja dengan air yang mana kalau istinja dengan air, ni ada yang komen dalam FB ni, biasa lepas basuh dengan air, ambil tisu pulak lap. Kalau kat tandas tasai minyak lah. Terbalik dia kata. Tu guna tisu pula kalau di tandas tasai minyak. Bukan di rumah lah ni. Sepatutnya ambil tisu tandas tu dulu. Istinja dengan tisu, barulah menggunakan air. Gitu sepatutnya. Ni ada pertanyaan. Tisu ada 2 jenis. Tisu kering, tisu basah. Nak istinja dengan tisu, syaratnya kering. Sama sekali tidak boleh menggunakan tisu basah. Nanti kita akan bicara. Sebab di antara syarat nanti kita akan bicara. Di antara syaratnya, bahawa tidak basah. Sama ada tempat istinja tu tidak ni. Nanti saya akan bicara. Di antaranya, kalau batu contohnya, jangan batu yang basah. Jangan batu yang basah. Adapun tisu yang basah, itu tidak memada. Tidak memada untuk pembicaraan istinja kita ni. Tetapi terkadang menggunakan tisu basah ketika istinja mereka yang terlampau. Itu kita akan bicara lain. Pandai ni. Kita bicara sekarang tak ada sebarang keuzuran. Sehat molek-molek ada. Nak istinja dengan tisu, syarat tisu kering. Tidak memada sama sekali menggunakan tisu basah. Adapun dalam keadaan terlantar, contohnya, qada hajah dalam pamper. Dia menggunakan tisu basah, yang mana tisu basah tu ada bercampur dengan sabun, ada bercampur dengan obat yang boleh mematikan kuman. Tu kita akan bicara lain tu. Sebab itu lain pembicaraan tu. Sebab itu berkaitan dengan orang yang terlantar, yang tidak dapat menggunakan air untuk istinja, dan orang yang qada hajah dalam pamper memang tidak memada istinja dengan tisu. Sebab najisnya sudah merata, bukan najis hanya berada di tempat keluar najis saja. Tu insya-Allah nanti saya akan buat catatan molek, tanda molek untuk membicarakan kemudian macam mana nak istinja kepada pesakit yang terlantar, yang qada hajah dalam pamper, yang mana dalam keadaan tidak boleh nak guna air. Di hospital contohnya, maka orang yang dalam qada hajah dalam pamper ni memang tidak boleh istinja dengan tisu. Tak boleh. Sebab najisnya sudah merata-rata. Bukan hanya berada di tempat keluar saja. Bukan najis sudah ke depan, ke belakang pamper dia sendiri. Orang yang terlantar seumpama tu, qada hajah dalam pamper, memang wajib istinja dengan air. Tidak memada dengan tisu. Walaupun tisu kering. Tetapi macam mana dan kan darah seumpama tu,
Di antara kaedah yang digunakan adalah istinja dengan tisu yang basah, yang ada sabun, yang ada obat yang boleh mematikan kuman. Itu insya-Allah saya akan bicara kemudian. Jadi dengan tengok kepada persoalan FB ni, jadi pembicaraan pun jadi meluas sedikit lah. Jadi meluas sedikit. Tapi tajuk kitab ni, minggu ni belum sempat lagi bicara. Berkaitan istinja dengan batu. Istinja dengan air. Kita istinja dengan air, kita wajib ketika kita dengan air sampai ke hilang dia punya sifat-sifat najis. Hilang dia punya sifat-sifat najis. Ain hilang awal-awal. Kemudian kena hilangkan sifat najis. Bau tidak ada, warna tidak ada dah. Jadi nak pastikan tempat tu betul-betul sudah hilang sifat najis hanya dengan zon sahaja. Dengan kuat jangkaan di hati. Sebab tu tak boleh nak yakin macam mana. Takkan nak ambil lampu pula, nak suluh di tempat tu. Lepas tu bukan dia tu. Hanya dengan zon sahaja. Kita menggunakan air, maknanya hati kita sudah jangka, sudah tidak ada sifat najis. Maka sudah dihukum suci menggunakan air tadi. Jadi menggunakan air pun insya-Allah saya akan sama menghadapan. Ada satu persoalan untuk Abdul Rahman dalam bab menyucikan najis. Maknanya istinja dengan batu sahajakah dimaafkan walaupun ada sifat-sifat najis seperti bau. Memanglah istinja dengan tisu contohnya, sifat najis tidak akan hilang umpama bau. Adapun istinja dengan air wajib menghilangkan sifat najis termasuk bau. Tetapi fardu takdir lah. Dia makan pelik-pelik. Jadi keluar tu pun bau pelik. Dia basuh dengan sabun pun tak hilang bau. Tapi macam mana tahu berbau? Kena cium macam mana jauh nak cium, nak sapa nak cium. Fardu takdir ada bau. Tapi basuh sudah dengan menggunakan sabun, maka sudah suci. Macam tu gini, tak payah pergi pada istinja dengan air. Ada tinggal bau contohnya. Tangan kita kena tahi. Kita ada masa sedikit lagi ni. Takut panjangkan, lebih masa kan. Ni wallahualam lah. Tahi ni awak panggil apa? Saya panggil tahi ayam muna. Mune ke muna ke. Tahi ayam warna merah, warna kuning tu. Tahi ayam tu dia punya bau dia memang bau yang kuat. Kena tangan kita. Tu kadang-kadang kita gonyoh atas tanah. Atas tanah ni pun tak hilang bau dia tu. Dia panggil tak ayam muna, tak ayam mune. Mungkin panggilan-panggilan masing berbeza lah di warna kuning. Kita ambil tangan kita, kita gonyoh di pasir, di tanah. Kita basuh dengan air. Tak hilang. Suci dah tangan kita. Walaupun ada bau. Sebab apa? Sebab bau yang agak sukar untuk hilang. Maka hukumnya adalah suci. Itu mudah ceritalah. Di tempat kalau najis tu nak hidu macam mana? Mana di tempat tu hanya kuat jangkaan di hati suci, berarti sudah dihukumkan suci. Jadi berkaitan dengan istinja dengan batu, insya-Allah nak ambil cara, dan istinja dengan air pun insya-Allah minggu hadapan saya akan sambung pembicaraan istinja dengan air terlebih dahulu. Boleh saya insya-Allah akan sambung pada pembicaraan berkaitan dengan istinja dengan tisu. Ni ada kata ni tai ayam mone lah, muna lah, busuk tu lah. Tengok orang Terengganu, orang luar mungkin cakap dengan sebutan lain, wallahu alam lah. Tak ayam saya panggil, tak ayam muna, tak ayam mune gitulah. Dia busuk. Jadi menyebabkan kadang-kadang kita basuh tangan kita, bau tak hilang. Walaupun kita sudah menggunakan sabun, maka di tempat tu sudah dihukumkan suci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.